Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah penaiktarafan kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 dijangka memperdalam kerjasama dalam bidang-bidang utama revolusi perindustrian keempat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan lebih banyak pertukaran untuk memupuk sikap saling mempercayai, menghormati dan persefahaman dalam kalangan rakyat dan seterusnya mengalu-alukan tahun 2026 ASEAN China yang meraihkan ulang tahun ke-5 perkongsian strategik komprehensif. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat ke sidang kemuncak ASEAN China ke-28 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre. Sebelum berangkat ke sidang kemuncak tersebut, Baginda berangkat ke Majlis Penandatanganan Perjanjian Naik Taraf Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN China 3.0. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Negara anggota ASEAN bersetuju memeterai perjanjian naik taraf kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 yang meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan Republik Rakyat China. China merupakan rakan perdagangan terbesar ASEAN selama 16 tahun berturut-turut, manakala ASEAN adalah rakan perdagangan utama China sejak 5 tahun lepas. Majlis penandatanganan disaksikan oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan Republik Rakyat China. Pada sidang kemuncak ASEAN China ke-28, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengiktiraf sejarah panjang antara ASEAN dan China, termasuk China sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas FTA ASEAN yang pertama. Baginda bertitah penaiktarafan kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 bukan sahaja akan memperdalam kerjasama dalam bidang-bidang utama revolusi perindustrian keempat, tetapi juga mengukuhkan kesaling hubungan, memacu inovasi dan menggalakkan pertumbuhan inklusif yang akan menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh rantau ini. And now the ASEAN to thank you, Excellency. Semasa berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa gembira dalam memperingati Jubli Emas Perkongsian Dialog ASEAN New Zealand. Perkongsian tersebut titah Baginda menyumbang kepada penubuhan perkongsian strategik komprehensif ASEAN New Zealand. Tegas Baginda dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global, ASEAN dan New Zealand perlu bekerjasama rapat untuk membina ekonomi yang lebih berhubung, berdaya saing dan berdaya tahan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin.
great honor that I invite to celebrate the partnership. Their services agreement today about the future direction of our relationship. Today is now what we do in all of 90. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengalu-alukan pelaburan untuk meningkatkan kemahiran digital dan menambah baik infrastruktur digital serta penaiktarafan FTA ASEAN Australia New Zealand untuk membina wilayah yang lebih inklusif dan bersedia untuk masa hadapan. Selepas menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Gala Lunch ASEAN New Zealand. Baginda berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan New Zealand ke majlis tersebut. Now an iconic performance to welcome all. New Zealand's formal relationship with ASEAN began 50 years ago. All of us, with the exception, with this consensus, we want this to be further. Renowned hospitality and Pada sidang kemuncak ASEAN Australia ke-5 pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan peranan Australia sebagai rakan dialog pertama ASEAN dan cabaran yang telah dihadapi dalam hubungan yang telah berjalan selama lebih 5 dekad. Sebagai rakan strategik komprehensif pertama ASEAN sejak tahun 2021, Australia berperanan penting di rantau ini melalui sokongan padunya kepada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Centrality yang diperkukuhkan melalui kenyataan bersama pemimpin mengenai pencegahan konflik, pengurusan krisis dan seni bina serantau yang diterajui ASEAN. the arrival. Yes, Excellencies, ladies and gentlemen. CSP 2021, upgrade of the ASEAN, Australia, New Zealand. Baginda juga bertitah menegaskan kepentingan keselamatan maritim sebagai domain strategik bagi ASEAN dan Australia. Oleh itu, Baginda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan Australia dalam meningkatkan pemahaman negara Brunei Darussalam tentang undang-undang maritim. Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-15. Semasa sidang kemuncak tersebut, Baginda bertitah menekankan pemusatan PBB dalam kemajuan kemanusiaan selama 8 dekad, mengurangkan kemiskinan dan kelaparan yang melampau dan memajukan kesihatan awam serta kerjasama global. Ketika dunia menghadapi cabaran yang kompleks dan saling berkaitan, titah Baginda, usaha-usaha ASEAN perlu melengkapkan agenda-agenda PBB termasuk perubahan iklim. Baginda menggalakkan PBB dan Pusat Perubahan Iklim ASEAN untuk menyeratkan kerjasama bagi memajukan cita-cita iklim ASEAN ke arah mencapai masa depan yang mampan dan berdaya tahan untuk semua. An independent international scientific panel on artificial intelligence. The whole entire spirit of multilateral arrangement. Welcome to the 15th ASEAN United Nations Summit Between Cambodia and Thailand, pointing to Baginda juga bertitah merakamkan sokongan negara Brunei Darussalam terhadap inisiatif UNAT yang menegaskan semula multilateralisme dan akan menjadikan PBB lebih responsif dalam memajukan keamanan, pembangunan dan kemampanan. And the multilateral system.
Juga semalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog, tetamu-tetamu pengerusi dan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Majlis dihoskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, selaku pengerusi ASEAN dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Announcing the arrival of His Majesty Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. Sejurus keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Majlis diserikan dengan persembahan kebudayaan. All heads of state and government are making their way into the hall. Distinguished guests, ladies and gentlemen, announcing the arrival of... Selalu bertanya. Siti Nurhaliza. Absolutely amazing. This is ASEAN. These are our children. This is us. What a wonderful way to bring the event to a... Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Republik Filipina di Kuala Lumpur Convention Centre. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada majlis penutupan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia selaku pengerusi ASEAN, menyampaikan ucapan penghargaan kepada semua pemimpin yang menghadiri sidang kemuncak tersebut. "2025 has been a year of political shifts, economic realignment, and rapid technological change. Through it all, Malaysia has steered ASEAN with... To ceremonially hand over the chairmanship to the Republic of the Philippines. With that, I declare the 47th ASEAN Summit and related summit closed. Thank you. Yang Amat Berhormat seterusnya menyerahkan gavel pengerusi ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, sebagai penyerahan simbolik kepada Republik Filipina yang akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2026. Tuan Yang Terutama seterusnya menyampaikan ucapan yang menekankan keutamaan Republik Filipina sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2026. Signed the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the TAC, a bold vision for peace built on trust, dialogue, and mutual. Announcing the departure of the heads of state and government of ASEAN, we kindly request that all other guests to remain seated to allow heads of state and government of ASEAN to exit the plenary.
Semasa berada di Malaysia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam di Kuala Lumpur Convention Centre. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan hasrat untuk mengadakan lawatan ke Vietnam pada bulan Disember 2025 dan untuk memperkukuh perkongsian komprehensif antara kedua-dua buah negara yang menikmati kerjasama yang berkekalan dalam bidang perdagangan, tenaga dan pertukaran antara rakyat. Pelan tindakan yang sedang dilaksanakan akan meningkatkan lagi bidang berkepentingan bersama. Selain itu, Baginda menzahirkan rasa gembira atas kerjasama erat kedua-dua buah negara untuk meluaskan hubungan perdagangan melalui kerjasama halal dan akuakultur serta melalui aktiviti cari gali minyak dan gas. Kedua-dua pemimpin juga berikrar bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan Malaysia setelah selesai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Kuala Lumpur. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Tentera Udara Subang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis bersama penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia menjadi detik istimewa yang sangat ditunggu-tunggu. Ia mencerminkan keprihatinan Baginda terhadap para penuntut, rakyat dan penduduk yang sedang berada di Malaysia. Sorotan majlis bersama penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Malaysia mengimbas kembali detik-detik bermakna yang akan dikenang sepanjang masa. Melalui majlis ini, beta berpeluang mendekati dan berinteraksi dengan rakyat beta, lebih-lebih lagi para pelajar yang sedang menuntut di sini. Para pelajar yang melanjutkan pengajian di luar negara seperti Malaysia adalah berpeluang untuk memperolehi pendedahan dan persekitaran berbeza. Ini sangat baik untuk mengasah bakat berdikari dalam masa berjauhan dengan ibu bapa. Sentiasa mengalir kepada Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
berhati-hati dalam perkara pergaulan dan memilih kawan adalah sangat penting untuk diambil ingatan sebagaimana agama kita sendiri menggalakkan untuk memilih kawan yang baik yang berakhlak mulia. Beta dengan tulus ikhlas mendoakan supaya para pelajar dan pegawai yang sedang berada di sini akan sentiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkati kita semua dan negara dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatan yang berpanjang. Amin ya rabbal alamin. Majlis doa selamat pemergian kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang akan menyertai Malaysian Battalion Malbat 85013 berlangsung petang tadi di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Kontingen 21 anggota diketuai oleh Major Muhammad Ihyauddin bin Haji Ishaq. Juga hadir Major Jeneral Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Kontingen Angkatan Bersenjata Raja Brunei ABDB di bawah Malbat 850-13 telah menjalani persiapan yang menyeluruh dan berperingkat merangkumi aspek latihan, mental dan fizikal. Fokus utama latihan ialah memastikan setiap pegawai dan anggota memahami peranan dalam misi pengaman, mampu beroperasi dalam persekitaran multinasional serta mempamerkan disiplin dan profesionalisme tinggi. Bersyukur dan berbangga kerana telah terpilih sebagai Wakil Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Negara Brunei Darussalam AMNYA untuk mengikuti misi pengaman ke Lubnan. Nilai-nilai seperti integriti, kerja berpasukan, hormat menghormati dan amanah akan saya galas dengan penuh tanggungjawab demi keamanan serta mengharumkan nama pasukan dan negara.
Saya melihat ini sebagai satu penghormatan tertinggi dan amanah yang besar. Di samping itu, ia juga merupakan peluang untuk menyumbang kepada keamanan global dan menimba pengalaman berharga yang tidak mungkin saya perolehi di tempat lain. Hubungan perniagaan dan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak diperkukuh dengan Majlis Pertukaran Rasmi Memorandum Perjanjian MOA antara Sahamada Corporation Sdn Bhd Sahamada dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Agri Business Sdn Bhd anak syarikat LCDA Sarawak. MOA tersebut adalah bagi projek Rimbunan Kasih Sundara Lawas. Majlis berlangsung pagi tadi di Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Ibu Negara. Majlis disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa Datuk Amar Haji Awan Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. MOA tersebut menandakan satu fasa baharu dalam kerjasama antara Sahamada dan LCDA yang memberi tumpuan kepada pengukuhan hubungan ekonomi, penggalakan peluang pelaburan serta penerokaan usaha sama dalam pembangunan mampan dan pertumbuhan industri antara Brunei Darussalam dan Sarawak. Penandatanganan perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB dan Union Pair International bakal meningkatkan pengalaman pengembaraan rentas sempadan dan kemudahan pembayaran di negara ini, China dan wilayah yang lebih luas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Perjanjian berkenaan mencerminkan matlamat yang dikongsi bersama dalam mempromosi pelancongan rentas sempadan serta mengukuhkan kedudukan negara ini sebagai hub pengembaraan yang dihubungkan secara digital di rantau ini. MOU tersebut juga menandakan satu lagi kejayaan penting dalam menyokong kemajuan sektor pelancongan dalam dan luar negara di samping menggunakan solusi pembayaran yang selamat dan mudah bagi para pengembara. Seramai 173 pelatih menerima sijil setelah berjaya menamatkan kursus di bawah program pembangunan belia sesi 2022 dan sesi 2023. Majlis Convocation Program Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Awang Hanif bin Jimin penerima Anugerah Pelatih Cemerlang sesi 2022, sementara Anugerah Pelatih Cemerlang 2023 diberikan kepada Awang Nur Arif Zulfadli bin Nur Hashim. Anugerah merupakan pengiktirafan yang diberikan kepada pelatih mendapat keputusan cemerlang di samping menunjukkan usaha membanggakan. Lebih 50 graduan dari kelas tahun 2025 diraikan di Majlis Anugerah Cemerlang bersempena Majlis Convocation Politeknik Brunei PB ke-11. Mereka terdiri daripada pelajar yang menyertai pelbagai program di bawah 5 buah sekolah politeknik Brunei. Majlis diadakan petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. 5 kategori anugerah disampaikan termasuk Anugerah Duta Republik Rakyat China yang ditaja oleh Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jiongguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam.
5 buah rumah dilaporkan meranap dalam kejadian kebakaran di Kampung Pandai Besi A pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat mengesahkan menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.45 pagi. Operasi memadam kebakaran melibatkan 3 buah bot dan 3 buah jentera dari Balai Bomba Sungai Kebun dan pelancaran bersama 35 orang anggota dan penyelamat. Tidak ada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Para pengusaha tempatan di negara ini dan Malaysia terus membina kerjasama sebagai pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi dua hala. Justru Expo Produk Malaysia yang dilancarkan terus membuka peluang bagi produk kedua-dua negara menembusi pasaran masing-masing. Pelancaran Expo berlangsung petang tadi di Dewan Razita Bangunan Pangeran Haji Osman, Kampung Sengkurong B. Perasmian Expo disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini bin Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Lebih 40 pempamer dari Malaysia dan 12 pempamer tempatan mengikuti Expo selama 6 hari tersebut. Expo berlangsung sehingga Ahad ini turut menyediakan sesi padanan perniagaan yang menghubungkan pengusaha dengan pengedar, pelabur dan rakan niaga strategik bagi memperkukuh peluang kerjasama rentas sempadan. Perwakilan Mabim Brunei Darussalam bertolak ke Republik Indonesia bagi menghadiri pertemuan khas Ketua Mabim dan Seminar Kebahasaan Antarabangsa Mabim 2025. Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Ketua Perwakilan Mabim Brunei Darussalam, manakala seminar diwakili oleh 2 pemakalah yang akan membentangkan kertas kerja dengan tema Peranan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu dalam Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa. Satu operasi panyap dijalankan menyasarkan sebuah bilik sewa di Mukim Sengkurong. Operasi panyap dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang dalam menguatkuasakan akta dan peraturan di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Semasa pemeriksaan, 4 warga negara asing ditahan bagi siasatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Sementara di bawah Akta Imigresen, Yunus Haryanto bin Sutarno, warga negara Malaysia, dijatuhi hukuman bagi 3 kesalahan. Kesalahan pertama, tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Kesalahan kedua dan ketiga memiliki barang tegahan kastam. Individu tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan 3 kali sebatan bagi kesalahan pertama. Denda sebanyak $36,105 Brunei atau 14 bulan penjara bagi kesalahan kedua. Dan kesalahan ketiga, hukuman denda sebanyak $21,750 Brunei atau 13 bulan penjara. Jumlah keseluruhan hukuman selama 7 bulan penjara dan 3 kali sebatan dan denda $57,855 Brunei atau 27 bulan penjara. Sementara itu, Eni Rohyati, warga negara Indonesia, mengaku bersalah kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh dan dikenakan hukuman penjara 4 bulan dan denda $800 Brunei. Bagaimanapun, individu berkenaan gagal membayar denda dan diganti 1 bulan penjara menjadikan keseluruhan hukuman penjara 5 bulan. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didenda $35,100 Brunei atau 23 bulan penjara jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut.
Muhammad Iqbal didapati bersalah atas 3 pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Tuduhan pertama memiliki 25 karton dan 19 batang rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Tuduhan kedua memiliki 1 botol minuman arak tanpa kebenaran yang sah dan tuduhan ketiga memiliki 6 paket rokok tanpa kebenaran yang sah. Semua barang termasuk wang tunai $1,805 Brunei berserta 1 unit telefon bimbit dihukum rampas.